daripada selamat tengah hari kepada semua pelajar sains tingkatan 4. So hari ni kita ulang kaji je, sekejap je, santai-santai saja sebab kamu pun ada exam yang lain. Okay, so hari ni cikgu nak tunjukkan format baru dalam SPM. So nanti untuk kamu punya peperiksaan, untuk kamu punya pentaksiran, kamu ada soalan objektif tau. So soalan objektif kamu tu tak silap saya ada 40 ke 30 soalan. So itu adalah soalan objektif. Okay, so kamu jawab dekat situ sahaja, okay, Google Form tersebut. Kemudian kamu ada kertas 2. So kertas 2 ni cikgu akan taksir kamu untuk bahagian A dan bahagian C saja. Okay, untuk bahagian A tak silap saya ada 3 sahaja soalan yang mana kita nak uji dalam untuk kemahiran proses sains. Untuk bahagian C cikgu ambil 1 saja. Okay, yang bukan wajib iaitu esei yang ini, pilihan. Ingat tak kita pernah buat ulang kaji mengenai esei wajar ke tak wajar? Yang itu. Yang tentang itu ya. So nanti kamu semua kena lihat balik. Okey, semua latihan yang pernah kita buat. So hari ni kita ulang kaji, kita lihat, kita refresh balik macam mana kita nak jawab soalan untuk bahagian A. Soalan bahagian kertas 1 ni tak perlulah sebab nanti cikgu kamu akan jawab yang cikgu bagi link tu. Homnes dengan Pravin ada tengok tak? Yang cikgu bagi link tu kita ada bab 1 sampai bab 12. Hari ni kamu buat bab 1 hingga bab 6 je dulu. Buat sikit je. Hari ni sehingga hari bila kita punya kelas yang akan datang. Kelas kita yang akan datang hari Rabu terkena pukul 9 pagi. Waktu tu kamu exam. So waktu itu pun cikgu akan bagi kamu ujian untuk refresh kamu punya content ataupun knowledge. Pada hari tersebut kamu sambung untuk bab 7 hingga bab 12. Janganlah buat waktu exam. Buat lepas exam lah. So nanti lepas exam nanti waktu petang-petang ke cuba buat. Lepas tu jangan lupa tuliskan markah kamu dekat cikgu punya link markah. Itu sahaja. Okay. So apa yang perlu? Ingat tak bahagian A ni kita uji apa? Cikgu uji apa bahagian A? Homnes, cikgu uji apa? Cikgu uji mengenai kemahiran proses sains. Okay, so kita lihat macam mana. Okay, yang ini cikgu kata yang pilihan tadi tu. So cikgu takkan tanya mengenai soalan nombor 11 dan 11. Tapi cikgu akan pilih soalan nombor 12 atau 13. Tengoklah cikgu nak bagi untuk penyelesaian masalah ke. Tapi jumlah markahnya adalah 12 markah. So kena cepatlah buat dekat dalam test pad. Cikgu test pad sekolah tak ada. Tak apa, buat je dalam buku kamu. Mana-mana buku nota ke buku latihan buat sahaja, tulis. Yang penting, mula-mula saya akan bagi soft copy. So soft copy kamu tengok dulu soalan soft copy tu, jawab dalam test pad. Kemudian 30 minit tambahan cikgu akan bagi untuk kamu menguploadkan kamu punya jawapan. So jangan risau, masa tu panjang. Okay, so dalam apa yang kamu belajar, contohnya kan, yang ini cikgu nak tunjuk soalan esei. So kalau ini contoh soalan esei. Okay, tengok ni. Gajah jantan dewasa lebih berat daripada gajah betina dewasa. Penjaga zoo Melaka mendapati gajah jantan dewasa menghasilkan lekukan pada permukaan tanah yang lebih dalam daripada gajah betina. So yang ini nyatakan satu penyataan masalah. Kalau dia tanya tentang penyataan masalah, ingat masalah. Bila ada masalah, maksudnya kamu kena gunakan perkataan masalah. Apakah, siapakah, bagaimanakah, bilakah. Mana yang sesuai lah untuk penyataan masalah dekat atas ni. Kemudian dia mesti akan tanya kamu mengenai hipotesis. So hipotesis kamu adalah berkaitan dengan kamu punya penyataan masalah. Ingat ya. Okay, kemudian dia akan bagi kamu eksperimen. Tapi jangan risau. Bab yang ini, yang soalan nombor 11 ni tak akan ditanya dalam pentaksiran kita. So cikgu kan just go through sahaja. Okay. So dekat sini, ini masalahnya lah. So cikgu tak nak sentuh, nanti bila kamu nak ada exam untuk itu, baru cikgu akan sentuh. Okay. Yang cikgu nak sentuh adalah soalan nombor 12 dan soalan nombor 13. Okay.
Yang ini pun sama juga, soalan nombor 11. So kita tak perlukan benda ini. Okay, yang kita perlukan adalah ini pun sama, salah satu contoh juga. Okay. Kemudian ini pun sama mengenai eksperimen, ini pun sama. Yang kebanyakannya kita dah buat dah sebenarnya. Okay, so ini untuk kertas 2 bahagian AC. Okay, so yang pertama, kalau soalan-soalan yang pilihan tu, ingat tak yang tadi esei untuk eksperimen. So yang ini adalah esei untuk bahagian esei sama ada problem solving, penyelesaian masalah ataupun pendapat. Yang untuk pendapat ni, kalau kamu kata je setuju atau tidak setuju, itu sahaja. Kamu kata setuju, kamu dapat point. Kamu kata tak setuju, kamu dapat point juga. Tapi janganlah buat dua-dua pula. Kamu buat salah satu sahaja. Okay? Buat salah satu sahaja. Jangan bebankan diri kamu. Okay? So yang penting dekat sini adalah alasan. Satu point kamu bagi alasan, satu markah. Sebab itu point itu kena logik lah berdasarkan kepada setuju ataupun tidak setuju. Macam minggu lepas sebelum cuti kita buat latihan mengenai tenaga nuklear. Wajar tak jana kuasa dibuka di kawasan perumahan? Wajar ke tidak? Kita dah pernah buat soalan itu. Contoh, kamu kata tak wajar. Tak wajar, tidak setuju. Contoh. Bagi alasan kamu. Okay? Kemudian, alasan ini selalunya kamu bagilah sebab. Kenapa sebab? Setuju. Kenapa sebab tak setuju? Tengok markah. Kalau contoh markah itu ada 6 markah. So setuju atau tidak setuju 1 markah, 5 lagi adalah 5 point untuk sebab, alasan. Bagilah sebab, fikirkan. Fikirkan berdasarkan soalan untuk hujah sokongan kamu. Okay, contoh yang ini. Baru cikgu cakap mengenai radioaktif. So yang ini. Bahan radioaktif perlu dikendalikan dengan kaedah yang betul. Apakah cadangan anda untuk mengendalikan bahan radioaktif dengan cara yang betul? Wajarkan jawapan anda. So ini wajar ke tidak? So wajar atau tidak, kamu kena tengoklah soalan dia. Yang ini pun sama. Dia bagi contoh soalan. Kek, burger, aiskrim. Pada pendapat anda, makanan tersebut sesuai diambil oleh pesakit setiap hari? Wajarkan jawapan anda. Sesuai ke? Pesakit yang memang ada penyakit, ambil kek, burger, aiskrim. So kalau kamu kata kamu tak setuju, kamu jawab tidak wajar. Bagikan alasan. Contohnya sini 4 markah. So tidak wajar 1 markah. So point kamu yang lebih ada 3 point. Cikgu, saya nak bagi lebih, boleh tak cikgu? Boleh, bagilah lebih. Dia tak kira dah. Untuk esei ni dia tak kira berapa banyak apa kamu nak bagi. Sebab itu cikgu kata jangan kedekut nak tulis. Tulis. Apa yang kamu nak luahkan dalam itu semua. Okey, bentuk soalan. Ingat ya, bentuk soalan esei yang pertama bina konsep. Kita dah pernah buat dah soalan konsep. Mencadangkan kaedah yang mana yang terbaik. Dia ada 2 kaedah contoh. Mana kaedah yang terbaik? Menyelesaikan masalah. Selalunya kan, menyelesaikan masalah ni soalan bab apa, Pravi? Teknologi hijau. Ingat tak? Pencemaran, greenhouse effect, kesan rumah hijau. Okay, dan membuat pilihan yang terbaik. Okay. Contoh yang ini, saya bagi satu contoh. Pernah tak buat soalan macam ini sebelum ni? Pernah kan? Cikgu dah ajar dah. So dia kata, Rajah menunjukkan 3 contoh lemak tepu. Lemak tak tepu. Minyak jagung, minyak zaitun dan minyak matahari. Dia kata kaji maklumat dan bina konsep. So macam mana nak bina konsep? Yang pertama, keluarkan maklumat yang kamu ada dalam gambar ni. Keluarkan maklumat. So apa yang kamu faham mengenai ini? Kamu cakaplah. Contoh lemak tak tepu ialah minyak jagung, minyak zaitun dan minyak bunga matahari. Oleh sebab dia minta konsep, kamu lantarkan ciri sepunyanya. Apa ciri sepunya lemak tak tepu? Cikgu Jana dah ajar. Lemak tak tepu tu dibuat daripada tumbuh-tumbuhan, lemak tumbuh-tumbuhan. Dia senang kan? Cuba kaji, tengok balik apa yang cikgu dah ajar.
Okey. Kemudian kamu bagi contoh yang lain. Selain daripada minyak zaitun, minyak jagung, minyak matahari, minyak apa lagi? Minyak kelapa sawit cikgu boleh? Boleh tak? Contoh lain, minyak lemak tak tepung, minyak kelapa sawit. Kemudian kamu bagi contoh lemak tepu, terbalik, opposite. Opposite daripada dia. Lemak tak tepung, lawan dia apa? Lemak tepung. Contoh lemak tepung, yang ini dibuat daripada tumbuhan. So kalau lemak tepung, dibuat daripada lemak haiwan. Contohnya Komnes, lemak haiwan. Yang kamu selalu makan kek tu, mak kamu buat pakai apa? Pakai apa? Butter, betul? Kita ada kalau kamu tengok pergi ke Tesco, betul tak Pravin? Mak kamu pakai apa? Jenama apa? Jenama Butter. banyak jenis tu, saya lupa pula. Banyak kan? Buttercup ada, betul? Betul, buttercup. Paling murah RM4.50 dekat sikit. Kadang-kadang dekat Tesco pun boleh cecah sampai kalau promosi tu RM4 boleh capai tau, Pravin. Betul. Kalau kau pergi kedai kek mahal. Tapi yang kita sedap apa Pravin? Kita ada apa? Kita ada tatura, kita ada apa tu namanya tu Kalau jenama overseas tu sedap. Itu namanya kalau kek yang apa namanya premium kek. Buat nanti kau Pravin, nanti kamu dah berjaya kamu belikan mak kamu bahan-bahan buat kek yang premium. Jangan buat yang pakai yang biasa-biasa punya. Bagi contoh. Contoh lemak tepung. Okay, lepas tu kamu buatkan konsep. Ingat tak cikgu ajar buat konsep macam mana? Ambil perkataan apa yang kamu tanya ini tentang apa? Lemak tak tepung. Lemak tak tepung ialah ambil ciri sepunya. Berapa banyak ciri sepunya kamu letak tadi? 3. Nyatakan 3. Tulis tu. Lemak tak tepung ialah lemak yang ambil yang ciri sepunya tadi. Diperbuat berasal daripada tumbuhan dan bla 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 bla. Cikgu tak nak ajar banyak sangat kan? Sebabnya semuanya kamu dah belajar. Cikgu cuma nak beritahu konsep bagaimana nak buat perkataan menjawabkan konsep. Ingat, bina konsep. Buatkan 2 ciri sepunya. Bagi contoh yang lain. Bagi contoh. Bina konsep itu. Nampak tak? Dia dah bagi dah hint. Macam mana nak jawab soalan konsep. Ingat ya, jangan buat kecacan merebah. Buat pakai point. Pemeriksa suka kamu buat pakai point. Okey. Kemudian soalan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah, kamu kena fikirkan bagaimana nak selesaikan masalah. Contoh, ingat tak kalau kamu jumpa, ingat tak pernah tak cikgu jumpa kamu sudu. Contohnya kita ada yang berkarat. So macam mana kita nak selesaikan untuk daripada berkarat? Macam mana? So kena fikirlah bagaimana. Ataupun ada obesity. Ingat tak yang kita pernah buat Honest? Ingat tak Honest? Dulu kita pernah buat soalan yang tentang obesity, orang kegemukan, kekendutan. Macam mana kita nak selesaikan masalah dia? Diet yang seimbang, pilih makanan mengikut piramid makanan, bersenam. Itu. Ingat tak? So, itu adalah salah satu untuk penyelesaian masalah. Pertama, kenal pasti dulu masalah. Daripada soalan, kamu keluarkan apa masalah dalam soalan tersebut. Lepas tu kamu jelaskan masalah tu tentang apa, kenapa boleh terjadi. Kemudian kamu explain apa kaedah yang terbaik untuk selesaikan masalah tersebut. Dan pilih kaedah yang terbaik. Contoh tadi cikgu cakap, cikgu listkan bagaimana kita nak elakkan daripada obesity. Cikgu Ziana dah ajar. Saya rasa cikgu kan yang paling baik lah cikgu kan daripada yang makan-makan tu kan. Bersenam tu cikgu. Bersenam. Kenapa? Bagi alasan. Bagi sebab. Boleh ya? Okey. Ini pun sama. Kenal pasti masalah. Yang ini adalah kaedah. Kaedah ini jarang jugalah keluar. Macam tadi yang ini kaedah contohnya macam kita nak buat apa ya bab kamu ni ya. Untuk kestabilan. Ingat tak? So macam mana kita nak tahu tulang yang berongga, tulang tak berongga. So macam mana kestabilan. So jelaskanlah kaedah yang kamu gunakan. Okay? Kemudian nak buat pilihan.
Kamu kena pilihlah yang mana yang sesuai. Yang pertama, tujuan. Apa-apa pun tujuan kena perkataan untuk. Untuk apa? Untuk memilih, untuk mengkaji, untuk apa? Sebab ini buat pilihan, so untuk memilih lah. Untuk memilih apa? Untuk memilih kaedah yang terbaik untuk mengawal pencemaran alam sekitar. Contoh. So, kamu senaraikanlah segala kaedah yang ada. Okay. Kemudian, kalau untuk membina, yang ini. Tadi cikgu soal tadi tentang B. Contohnya 11B, 12B, 12B, 13B. Yang ini untuk A, apa-apa yang A mesti tentang knowledge, tentang pengetahuan. Kalau dia minta untuk perbezaan, tolong buat dalam bentuk jadual. Buat bentuk jadual. Buat dulu. 4 markah. So berapa poin? Kalau 4 markah, apa perbezaan kamu nak buat? 4 markah. Berapa poin? 2. Cukup? 2. 2 perbezaan cukup? Kalau dia bagi 4 markah. Ya, Mohamad. 4 perbezaan. Paling kurang pun 4 perbezaan. Kena ingat apa tajuk bab yang tentang perbezaan. Mungkin macam ini, mitosis meiosis, ataupun mengenai apa lagi? Tulang berongga, tulang padat. Mungkin, mana kita tahu. So nanti kita tengoklah. Okey. Kemudian yang ini. Yang ini mengenai konsep. Ini cikgu cakap konsep tadi. Contoh, dia bagi soalan macam ini. Yang pertama mesti dikata bina konsep awal. Yang konsep awal ni kamu kena bagi tahulah apa maklumat yang kamu dapat dekat sini. Apa ni? Yang ni apa? Boleh tak bagi saya contoh? Pembahagian sel, rambut, kulit, sel darah merah. Apa kamu boleh buat ayat dia? Ayat yang pertama tu. Apa kamu boleh buat? Bagi contoh cikgu. Boleh? Pravin, bagi saya contoh satu. Pembahagian. Cuba kamu buatkan konsep awal untuk maklumat yang kamu dapat daripada gambar ni. Cuba kamu keluarkan. Cuba baca ayat yang atas, sekali tu kamu akan dapat hint. Pembagian sel meiosis yang berlaku di dalam bahagian badan manusia. Di mana? Di rambut, di kulit dan sel darah merah. Ya, macam itulah. Boleh tak? Boleh. Boleh ya? Kalau keluarkan maklumat, kamu keluarkan maklumat je. Tak susah. Tak susah. Kemudian bagilah 2 ciri sempurna. Kamu fikir mitosis tu apa ciri sempurna ni ya? Apa dia ciri sempurna dia? Dia mestilah pembahagian sel berlaku pada sel soma, pada kulit. Hanya 2 sel anak je yang akan dapat. Maksudnya sel dia, ibu dan anak sama. Contoh, kau potong rambut. Nanti rambut kau keluarlah, rambut jangan keluar. Takkanlah kamu potong rambut yang keluar jari. Tak mungkin. Benda yang sama yang akan keluar. Contoh kamu potong pucuk pokok. Keluarnya adalah tunas pokok. Tak adalah potong pucuk pokok keluar akar. Mungkin ke Pravin? Tak kan? Macam itulah juga mitosis. Kena ingat ya. Okay. Lepas tu bagikan contoh selain daripada organ yang tadi tu, bahan-bahagian kat situ, mana lain yang berlaku mitosis. Okay. Contoh lain dan konsep awal. Okay. So ini pembahagian lah. So ini contoh-contoh lah. Cikgu tak nak bagi banyak sangat. Cikgu nak pergi kepada konsep. Okay. Proses sains. Okay. Untuk bahagian untuk proses sains ni, okay, untuk kamu punya bahagian ni, okay, kita ada selalunya 4 soalan dah. Tapi saya tak silap saya yang Cikgu Haniza buat, kita ada dibagi 3 soalan. Okay, yang mana setiap soalan tu berjumlah 5 markah. Yang pertama, yang pentingnya apa? Jantung segala-galanya. Jantung segala-galanya apa? Kena tahu apa Pravi? Pemboleh ubah. Sebab itu cikgu, kalau cikgu jawab soalan dengan kamu hari tu, cikgu tekankan dengan kamu,
Okay Pravin, apa pun boleh ubah MV, manipulasi, apa pun boleh ubah bergerak balas, apa pun boleh ubah dimalahkan. Ingat sekarang. Okay, ingat sekarang. Boleh ubah dimanipulasi yang boleh ubah. Contohnya kamu guna satu paku keluli, satu paku besi. So apa pun boleh ubah kat situ? Paku keluli dan paku besi. Cikgu, saya nak buat jenis paku, boleh? Kalau kamu tak jumpa apa name dia untuk paku tu apa, kamu kena namakan, letakkan parameter dia. Contoh saiz ke, jisim ke, jenis ke. So jenis paku. Ataupun kamu tak susah sangat kamu nak keluarkan daripada kepala kamu apa benda tu, kamu buat je apa yang dinamakan dekat atas. Contoh, paku besi dan paku keluli. Boleh tak saya buat paku besi atau paku keluli? Boleh tak? No, jangan dia buat macam itu ya. Paku besi dan paku keluli. Okey. Kemudian, boleh ubah bergerak balas. Bergerak balas ni pemerhatian ataupun hasil ataupun dapatan yang kamu dapat. Contoh, kamu dapat apa? Kamu nampak apa paku tadi? Satu akan berkarat, betul? Berkarat tu warna apa? Warna coklat. Brown precipitate. Warna coklat. Mendakan perang akan terbentuk. Ataupun kamu nak cakap yang tentang, ingat tak yang cikgu hentam keluli tu, ingat tak? Satu akan lekukan yang dalam. Satu lagi lekukan tu kecil. Itu pemerhatian. Diameter lekukan. Itu yang penting. Okey. Hasil, apa yang kamu nampak, apa keputusan, itu pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah dimalahkan yang kekal, yang sama sepanjang exam tu. So contohnya tadi paku tadi kan, kita gunakan apa nak larutkan dia? Kamu letakkan dalam mana? Kamu letakkan dia contoh dekat dalam larutan garam contoh. So kamu cakap lah, isi padu larutan garam. Dah, siap. Okey. Ingat tahu, pemboleh ubah tak dapat jawab, kertas 2, 0. Sebab apa? Yang lain tu semua berkaitan dengan pemboleh ubah. Ingat tak cikgu ajar? Pemboleh ubah bergerak balas ada yang kita nampak, ada yang kita tak nampak. Yang kita nampak daripada keputusan. Yang kita tak nampak yang terhidden dia. Kita nanti tengok contoh. Okey. Pemboleh ubah ni kamu boleh dapat daripada graf, gambar rajah, jadual dan penyataan soalan. Contoh. Okey, kalau melalui graf, ingat tahu, sebelah yang menegak ni adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Contoh ini bilangan koloni muka. Bilangan koloni muka ni adalah pemboleh ubah bergerak balas yang kamu nampak. Yang kamu tak nampak apa? Pertumbuhan mikroorganisma. Ini 3/5. Patutlah kamu blur. Yang itu. Bagai, dapat tak contohnya? Satu, ingat ya, cikgu cakap ya, pemboleh ubah kita ada pemboleh ubah nampak, pemboleh ubah tak nampak. Pemboleh ubah nampak contoh macam daripada graf ni bilangan koloni muka. Apa tulis je? Bilangan koloni muka pun betul. Cikgu, saya nak buat pertumbuhan bakteria pun boleh. Okay. Pemboleh ubah dimanipulasi paksi X. Ingat ya, yang melintang pemboleh ubah manipulasi. Yang tegak pemboleh ubah yang bergerak balas. So yang ini adalah masa ataupun hari lah. Okey, yang ini contoh. Ini pun sama. Okey, yang ini, tapi graf yang ini, tengok ya. Graf yang ini, dia ada bagi yang ini. So, confirm lah isi padu gas adalah pemboleh ubah bergerak balas. Tapi yang ini kamu tak boleh tengok masa sebab dia ada menggunakan dua logam yang berbeza. Maksudnya apa? Jenis logam ataupun logam P dan logam Q contoh. Ingat tu? Bukan semua graf yang kamu boleh dapat daripada paksi X tu adalah pemboleh ubah manipulasi, tidak. Tengok juga soalan. Okey, kemudian yang ini. Daripada gambar rajah kamu dah boleh tengok. Dia bagi dua gambar rajah yang berbeza. Kamu tengok. Yang ini dia guna logam P, yang ini dia guna logam Q. So ini confirm lah pemboleh ubah yang dimanipulasikan sebab dia lain, dua lain. Okey, pemboleh ubah yang bergerak balas, kamu nampak apa ni? Kamu nampak apa ini? Ini ada gas banyak kecil sikit, yang ini gas banyak. Itu apa? Gas. Apa gas? Boleh tak bagi saya contoh? Pravin. Pemboleh ubah bergerak balas ni apa? Yang dia kotakkan tu. Apa beza dua tu pemerhatian yang kamu nampak? Boleh tak? Homnice ke Pravin? Habis kamu nampak? Isi padu. Pandai. Isi padu siapa? Isi padu gas.
Pandai. Isi padu gas. Itu yang kamu nampak. So itu adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, boleh ya? So kena ingat. So kalau pemboleh ubah yang dimalakan, asid hidroklorik cair lah. So kamu nak tulis isi padu asid hidroklorik cair ataupun jenis asid. Okey. Kemudian dah tahu dah. Jadual. Kalau dibagi dalam bentuk jadual, ingat sebelah kiri adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Sebelah kanan adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Kalau dibagi atas bawah, atas pemboleh ubah dimanipulasi, bawah pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey. So, penyataan soalan. Ingat tau, dalam kertas 2 tak ada untuk mengkaji jawapan. Saya sangat bila tanda pelajar tingkatan 5. Juga ditulis untuk mengkaji. Kan saya kata dalam paper 2 bahagian A, jangan buat untuk mengkaji. Yang untuk mengkaji ni penyataan masalah ni masa nanti. Bahagian C nanti, soalan nombor 11. Dalam kertas 2 tak ada dia tulis untuk. Okey, apakah tujuan eksperimen di atas? Tak ada. Tak ada. Tak pernah lagi saya jumpa. Tak ada lagi. Okey, untuk mengkaji ni tak ada. So, penyataan soalan tak ada. Okey, kemudian hipotesis. Cikgu dah ajar kamu. Hipotesis lagi bagus kamu buat jika manipulasi, maka pemboleh ubah bergerak balas. Cikgu, saya nak guna untuk semakin boleh, tapi bergantung kepada jenis soalan. Dia tak semua sama. So sebab tu cikgu tekankan dengan kamu lebih baik kamu menggunakan pemboleh ubah untuk hipotesis jika manipulasi MV, maka responding. Okey. Kemudian kalau hipotesis kita dah cakap inference. Inference ni adalah daripada kamu punya pemerhatian. Apa yang kamu nampak? Pemerhatian ni apa pula cikgu? Pemerhatian ni apa yang kamu nampak? Apa yang kamu nampak perubahan dekat eksperimen tersebut. Inference tu pula sebab kepada pemerhatian. Sebab itu ditulis sini pemerhatian pemboleh ubah yang kamu nampak. Okey. Kerana. Okay, bagikan sebab. Sebab apa? Sebab apa? Kamu tengok kamu punya pemboleh ubah dimanipulasikan. Nanti kita tengok contoh, jangan risau. Okay, bagaimana pula dengan hubungan cikgu? Apa beza hubungan dengan hipotesis? Hubungan, contoh, nyatakan hubungan di dalam soalan ini. Kalau hubungan, tolong tulis perkataan semakin MV, cari dulu MV. Betul tak? Cikgu kata pemboleh ubah tu, dia punya jantungnya apa adalah? Pemboleh ubah. Tak tahu pemboleh ubah yang atas, yang bawah semua tak tahu. Ingat ya? Hubungan semakin manipulasi, semakin responding. Bergerak balas. Okey. Kemudian, kamu cikgu dah cakap tentang pemerhatian. Cikgu dah cakap tentang pemboleh ubah. Cikgu cakap tentang pemerhatian, inference, hipotesis, hubungan. Yang last sekali adalah pelajar selalu masalah adalah definisi secara operasi. Contoh, kita dah banyak kali dah cakap tentang contohnya, saya bagi alloy. Berikan definisi secara operasi mengenai alloy. Dia tanya tentang perkataan apa? Dia tanya tentang alloy. So kamu cakaplah tentang alloy. Alloy ialah dia apa? Bahan ke, nampak? Bahan ke, proses ke, keadaan ke. Okay. Yang menyebabkan apa? Yang ini kamu kena lihat apakah kamu punya pemboleh ubah bergerak balas yang nampak. Okey. Kemudian tuliskan keadaan apabila. Contohnya, alloy ialah bahan yang akan menghasilkan diameter lekukan yang kecil apabila diketuk menggunakan ataupun dihentam ataupun dijatuhkan pemberat 50 gram. Contoh. Okey, faham tak? Mesti ada perkataan situasi apabila apa. Okey, ingat tau. Satu lagi. Okey, kalau mengenai hipotesis,
Kalau kamu cakap mengenai pemboleh ubah yang bergerak balas, yang nampak, kamu kena letakkan juga situasinya. Nanti kita tengok contoh soalan. Okay? Kemudian, contoh yang ini. Alloy kan. Satu copper block bola kuprum ni dia akan jadi kepingan. Bila diketuk, dikeping. Bila gangsa ni diketuk, dia kekal sama. Yang pertama, nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini. Pemerhatian tu apa yang kamu nampak? Okey, so kamu cakap lah. Keadaan blok selepas diketuk, blok gangsa tidak berubah. Manakala blok kuprum menjadi kepingan. Ini pemerhatian yang secara am dibandingkan dua pemerhatian. Kalau dia kata dia tukar soalan dekat sini, nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen rajah 1.2. Kamu jangan gatal buat 1.1 pula. Dia kata 1.2, 1.2 lah kamu jawab. Okay, kemudian nyatakan inferen. Inferen tu apa cikgu cakap? Sebab kepada pemerhatian. Salin balik yang atas ni. Tapi janganlah salin sampai manakala ni. Saya ni je. Keadaan blok gangsa tidak berubah kerana gangsa sejenis alloy yang keras ataupun yang kuat. Ini sebab. Sebab ini nampak tak perkataan kerana. Sebab itu dia kata tulis kat sini kerana. Okey. Cikgu nak sekejap je sebenarnya ni. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan. Kamu nampak cikgu saya tak dapat fikir dah cikgu. So saya tulis je blok kuprum dan blok gangsa. Boleh tak? Boleh. Blok kuprum dan blok gangsa. Jenis blok. Kalau yang kena fikir tu, kena fikir parameter dia apa. Jenis blok. Okay, yang ini pula. Nyatakan definisi mengenai alloy. Contoh. Alloy adalah, cikgu kata mesti ada perkataan adalah bahan ke, proses ke, keadaan. Bahan. Yang menyebabkan apa yang terjadi kepada alloy itu. Alloy yang mana satu? Gangsa ke kuprum? Mestilah gangsa. Apa yang terjadi kat gangsa ni? Dia berubah tak bentuk dia? Tak, dia tak berubah. Itulah yang kamu cakap. So kamu cakap blok gangsa, mana tadi? Alloy adalah bahan yang menyebabkan blok gangsa tiada perubahan apabila, ini keadaan, apabila diketuk dengan apa? Dengan penukul. Nampak tak? Ini adalah kamu punya situasi. Situasi keadaan. Yang ini adalah kamu punya pemboleh ubah yang bergerak balas. Okay. Janganlah pula alloy kamu sebut, tapi kamu cakap tentang kuprum. Kuprum ni adalah logam yang logam tulen. Logam tulen lembut. Dia bukan keras. Maksudnya begitu ya. Ingat ya. Okay, yang ini pula. Pada pendapat anda. So kalau ditanya pendapat, kamu cakaplah. Objek dibuat daripada pada pendapat anda mengapa? Kenapa objek ni dibuat daripada gangsa? Kenapa dia tak boleh bawa pada pakai logam biasa je? Sebab dia keras, kuat. Dan contoh ayat dia. So kena ingat. Contoh macam ini. Pernah tak jumpa soalan ni? Initial. Dia suruh kamu nyatakan apa yang ini. Tapi daripada data untuk 400, jisim 400 ni kamu kena tahulah berapa dia punya masa ayunan daripada graf. So 400 kat sini, kat sini. So berapa kat sini? 40. Sebab itu kak ni dia buat 40. Okey. Kemudian nyatakan hipotesis. Contoh dia ni dia nak buat semakin. Semakin bertambah jisim, semakin bertambah masa ayunan. Masa ayunan ini adalah pemboleh ubah bergerak balas yang nampak. Inersia ni adalah pemboleh ubah bergerak balas yang tak nampak. Cikgu kan ajar jika maka. Macam mana nak buat? Boleh? Jika, ni nampak jisim kan? Jisim bertambah, maka masa ayunan bertambah. Boleh tak Pravin? Macam ni. Jika maka. Boleh ya? Okay. Kemudian, yang ini dah tulis dah. Kamu kena buat daripada graf kamu. Kena buat sini. Ambil pembaris.
Tak. Tapi kemungkinan kamu punya tak adalah sebab kamu punya online kan. Online tak mungkin lah dibagi. Okey. Kemudian dia kata terangkan bagaimana konsep inisial diaplikasikan. Okay, kipas berputar mempunyai inisial yang mengekalkan gerakan. Ini pengetahuan kamu lah. Tak dapat jawab. Maksudnya kamu punya knowledge kamu masih lagi lemah. Okey, kemudian yang ini pula. Tak payah. Ini sebab kamu tak belajar lagi. Makronutrien, mikronutrien. Yang ini. Ini pun kamu tak belajar lagi. Banyaknya benda kamu tak belajar. Ini form 5. Ini hitungkan nadi. Ini kita pernah buat. Hitungkan purata. Kalau dia kata purata, tambahkan semua, bahagikan dengan jumlah pelajar. Tambah 78, 80, 76, 80, bahagikan dengan berapa bilangan pelajar. Jangan salah pula ya kalau pengiraannya. Lagi-lagi jadual. Yang ini. So nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Saya rasa ini bukan hipotesis ni. Kalau nak kata ini pemerhatian ni. Kalau apa hipotesis yang baiknya apa? Jika jantina adalah perempuan, maka kadar denyutan nadi adalah tinggi. Itu hipotesis. Kemudian, apa pembuluh yang bergerak balas? So, kadar denyutan nadi. Okay, terangkan perbezaan. So, nanti kamu akan membezakan. Ingatkan cikgu cakap apa hari itu? Saiz jantung. Saiz jantung perempuan, Homnes ni lagi kecil daripada Pravin. Sebab tu Homnes, kadar denyutan Homnes lagi tinggi berbanding dengan Pravin. Kena ingat tu. Okey, kemudian ni. Ingat tak ni tentang apa? Lipas. Ukur. Kalau dia ukur, ambil pembaris, ukur panjang dia. Mesti ada pembaris. Okey. Kemudian kena buatkan yang macam inilah. Okay, yang ini bersifat keras kita tak payahlah. Okay, yang ini pula tentang pelarutan. Kalau dia kata pemerhatian, apa yang kamu nampak? Suhu mana masa yang diambil lebih tinggi? Ataupun kamu nak cakap suhu yang tinggi masa dia cepat. Suhu yang rendah masa dia lambat. So mana-mana satulah. Contoh macam ini dia buat. Masa yang diambil untuk gula melarut bagi suhu yang tinggi. Yang tinggi yang mana? Yang ni. Lebih cepat daripada suhu yang rendah. Dah. Apa infront? Jangan lupa ambil pemerhatian, salin balik, letakkan perkataan kerana. Masa yang diambil untuk gula melarut bagi suhu yang tinggi lebih cepat. Yang ini tak payahlah ayat ni. Terus kata kerana. Kerana suhu tinggi meningkatkan kadar tindak balas. Dah, siap. Itu inference. Kena fikir juga. Hipotesis. Yang ini diguna semakin. Semakin bertambah suhu, semakin berkurang masa. Kalau kita guna jika suhu pelarut bertambah ataupun tinggi, maka masa yang diambil untuk gula melarut lebih cepat. Itu hipotesis. Okay, nyatakan pembuluh yang ditetapkan. Yang ditetapkan, kalau dia kata ditetapkan, cikgu tak pernah ajar pun. Ditetapkan tu apa ya cikgu? Ditetapkan tu apa ya? Dimalarkan. Dimalarkan. Okey, so kena ingatlah. So kesan suhu dan industri variable. Yang ini kena tahulah pengetahuan asas. Knowledge kamu. Yang ini, inisial. Lagi sekali. Nyatakan pembuluh ubah yang dimanipulasi. Cikgu dah kata yang atas mesti MV, bawah adalah RV. Jisim Baldi. Nyatakan pemerhatian. So kamu cakap lah, kamu nak cakap mana? Masa yang diambil untuk Baldi berhenti berayun, untuk Baldi berjisim besar, lebih lama berbanding yang namanya ni jisim besar, lebih lama berbanding jisim Baldi yang ringan. Kemudian disuruh inference. Cikgu nak salin ni panjang cikgu. Kamu salin sampai sini je lah. Dia berbanding tak payah. Terus tulis kepada kerana. Kerana jisim yang besar mempunyai besar mempunyai inisial, bukan jisim. Inisial yang besar. Jisim yang besar mempunyai inisial yang besar. Ramalkan. Ingat, kalau dia kata ramalkan, buatlah apa-apa nombor tapi mesti di antara dia. Contoh macam ni kan, dia nak 200 gram, dia kata Baldi X. Maksudnya Baldi X tu ditambah lagi 200 gram. Ramalkan masa. Kamu letakkan berapa lah.
masa yang kamu ambil. Dah satu, jangan ambil banyak-banyak. Jangan buat 11 hingga 29. Tak boleh. Kamu kena bagi satu nilai. Berapa nilai dia? Yang ini pun cara untuk membantu mengarahkan adalah menggoncang botol sos dengan laju sebab inertia tu lagi kuat lah. Okey, kemudian yang ini tentang form 5, kamu tak perlu lagi tahu. Yang ini pun form 5. Okey, so bagaimana? Adakah kamu lebih berkeyakinan untuk jawab soalan saya hari untuk hari Jumaat ni? Boleh tak? Boleh ke tak? Pravin, boleh cuba? Boleh? Boleh. Usaha. Ingat apa ilmu yang cikgu dah bagi. Honest, cuba usaha ya. Okey, so cikgu tinggalkan untuk soalan objektif 6 bab. Kamu buatlah satu hari buatlah 2-3 bab. Sikit je satu bab tu ada 7-8 soalan je, tak banyak pun. Cuba jawab terus kamu akan dapat markah. Tulis tahu markah kamu berapa, kemudian letakkan dalam link yang cikgu bagi dalam survey hal. Okey, so jumpa lagi akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan